Okay. Table R square, something like this lah. R square. Jadi maksudnya di sisi tadi sama R square tu, and then of course the R square is same the what you call it, the value the rule dia sama lah dengan F. Maksudnya K square ni cannot be negative. They cannot be negative, must be positive number lah, same as the F. And the distribution tu almost, dia nak kata almost pun tak juga lah, dia bukan sama lah macam F. Dia punya distribution dia sama dengan F lah. Jadi you kena ambil decision lah. Jadi maksudnya dapatkan nilai ni, and then you ambil nilai critical table. Nilai critical, K-square critical berbanding dengan BG. Jadi nilai BG ni, where is BG is belong? Adakah BG ni belong to the HO region ataupun HA region? Kalau HO means that we fail to reject HO, means that outer portion is exist. If HA, if the BG is include to the HA region, maksudnya we reject HO, accept HA. Maksudnya ada auto correlation. Dia punya prosedur ni sama, same as the this one. Ini same as the without jenis kita dah gunakan sebelum ni lah. Ini testing higher order ni sama. Nampak ni, dia sama, dia prosedur dia sama. Cuma yang ini kita gunakan F test. We using the F statistic. We using the F statistic. But for this one we are using the LM lah, ataupun Bruce-Godfrey lah. Bruce-Godfrey statistik. Statistik ni simple. Yang nampak ni kita gunakan F test ni, nampak ni. Kita gunakan F test for your order, tapi for this one we using the Bruce-Godfrey ni, formula dia ni. Yang ini ni you kena betulkan lah ni. Yang ini ni darab ni sebenarnya. Darab ataupun tak dot lah, tak dot darab. Ini distribute. Maksudnya n dot r square is distribute, follow distribution of the K-square. K-square distribution. K-square terbalik dia buat. K-square distribution. K-square distribution. Ini maksudnya di follow distribution of the K-square. Maksudnya kita kena tengok table K-square lah. Di table K-square tu, macam table K-square tu saya buka. Table K-square tu saya akan tunjuk contoh dia. Okay. Table dia, mana table dia? Ni table F. Table F. Ini table F. Okay. Ni table K-square. Jadi table K-square ni you kena just cari degree of freedom dia berapa, kemudian cari aras ketian yang kita nak pilih lah. Aras ketian yang kita nak gunakan berapa. Yang penting degree of freedom. Degree of freedom dia dan aras ketian dia. Degree of freedom dia, for this one, degree of freedom dia adalah raw lah. Degree of freedom ni untuk ujian Godfrey ni adalah raw. This one, kat sini tak ada raw. Maksudnya kalau model ni, nampak ni, tengok sini Okay. Kalau model kita ni ada dua raw, maksudnya degree of freedom dia dua. Maksudnya dua lah. Nampak sini kita ada dua kan. Nampak ni ada dua ni. Kiranya bilangan raw lah sir, betul? Ada bilangan raw raw lah, bilangan pemberubah ni lah. Okay. Pemberubah lag tu. Apa error tu yang kita lag kan. Kat sini ni kita ada okey. Nampak ni ada dua ni. Satu bukan ni. Kita ada satu, kita ada dua. Ni dua ni. Maksudnya kat sini dua lah. Sepatutnya dua. Ataupun kita nak in general we put the raw lah. We put the raw kat sini. Put raw. Degree of freedom dia. Degree of freedom dia bilangan dia. Kalau ada tiga lah, ada empat. Itu cara dia. Bukannya n tolak k, jangan. N tolak k itu untuk ujian T. Untuk ujian T. Yang silap. Degree of freedom dia bukan n tolak k. Bukan. N tolak k untuk T statistik. Yang ini untuk K-square ni kita tengoklah dia punya ujian dia macam mana. Dalam kes ini dinyatakan degree of freedom adalah bergantung pada value of the raw. Jadi kalau dua lah value of the raw.
Okey, sekarang ni kita tengok di sini, tengok kita punya contoh, ada satu contoh. Ada contoh dia. Run the regression. Okey, tu ada contoh di sini. Okey. Okey, sekarang ni if the application n dot r square ataupun times r square exceed the critical chi-square value at the chosen label significant, we reject the null hypothesis. In which the case at least raw in inilah salah satu raw dalam ini, dalam kita punya model ni is statistically significant different from zero lah. Maksudnya wujud auto correlation. Wujud auto correlation. Itu maksud dia. Okay, jadi dia punya step dia sama. Okay, step dia yang ini ni, step testing higher order ni, sama dengan yang Brugsch-Guthrie. Cuma ujian statistik dia berbeza. Yang ini kita gunakan F. Kita gunakan ujian F. Nampak ni, compute the F statistik ni. F test ujian significant. Yang ini sama. Tapi step dia sama je. Tapi step gimana ni, nampak step dia sama ni. Yang tadi cuma kita gunakan ni formula ni. Nak dapatkan formula BG ataupun LM test lah, dipanggil LM test. Secara umumnya LM test. N dot R square kita dapatkan nilai dia dan nilai kita dapat tu adalah bertaburan. Menghampiri taburan chi square. Nampak ni kita letak P ni. P apa raw ni. Raw tu adalah degree of freedom lah. Okey. Sekarang kita tengok dia punya example dia. Contoh dia, saya buka contoh dia. Okey. Kita contoh dulu. Kita mana contoh dia. Okey, kita gunakan data apa? Ini gunakan data barium. Kita gunakan data barium. Data barium data yang tu lah kot. Data import barium kan daripada di US daripada China. Okey, mana data? Okey, kita gunakan data ni barium. Okey, data dah download. Okey, ini data kita lah. Kita tengok, ini data kita ni. Ini data kita, ada dummy variable semua dah. Data kita semua ni, apa benda ni, apa benda masuk dia ni, kena buka buku Rich. Buku Woodridge tu. Dia terangkanlah apa masuk-masuk setiap all the variable ni. What's the meaning of this variable. You boleh check balik. Check sendiri. Okey, sekarang ni kita, sekarang ni sebab kita nak gunakan operational lag, kita letak T lag lah. Kita letak T set T sebab nama pemberubah masa pemberubah masa dah diberi dah ni. Kan? Dia dah beri Dia dah bagi T ada T sini. Ni nampak ni, dia dah bagi dah 1 2 3 4 5 T set refer to the time variable time variable maksudnya ada 131 masa. Tak tahu lah ni masuk merujuk pada tahun ke bulan ke, tak tahu, takkan tahun tak logik lah, takkan sampai 191 kan, rasanya bulan ni. Data bentuk bulan ataupun mungkin data bentuk sukuan. Sukuan pertama, 2, 3, 4, 5 sampai lah berapa sukuan ni. Kalau tahun takkanlah sampai 131 tahun, tak ada data mustahil dapat data sampai 131 tahun ni. Mungkin bulan lah, tak apalah. Tak apa, itu tak penting untuk dibincangkan. Yang penting kita nak regress tu. Macam nak regress. Nak dapatkan ni, nak ujian ni, nak lakukan ujian Brugsch-Guthrie ni. Okey, sekarang ni kita tengok dia punya step dia tu. Step dia pertama kita kena lakukan regresi ni. Step pertama kita kena lakukan regresi ni seperti biasa. Okay, jadi kita akan regress lah. Quiet ni regress. So, quiet tu maksudnya saya dah faham kan maksud quiet dalam SATA ni. Quiet tu maksudnya kita regress tapi tak ada result keluar. Result tu disimpan dalam memori. Ini option ni, you nak pakai quiet ke tak pun, is up to you lah. Macam saya ni, saya nak letak quiet sebab kita tak berminat nak tengok result dia ni. Semua kita kena lakukan regress sebab kita nak lakukan step lain tu perlu regress. Kalau tak buanglah quiet ni. Sekarang saya, tapi dalam kes ni saya tak berminat nak paparkan. Tak berminat untuk paparkan result REG tu, all S tu, jadi saya gunakan quiet. Okey, saya letak quiet. Okay, dia dah regress. Maksudnya dia dah regress ni. Cuma result dia tak paparkan di sini. Tapi ada dalam memori dia. Tapi kalau nak tengok result ni, you jangan letak quiet. Letaklah RG je, buang quiet ni. Ini option dia.
Okey. Lepas tu kita kena apa? Lepas kita ikut step ni, run regression ni, dah regress, kita dah regress dah. Kenapa kita regress? Sebab kita nak estimate residual, kan? Kita nak estimate residual. Kita tak boleh estimate residual kalau tak lakukan regress. Kita tak lakukan regression tak boleh. Kita kena regress dulu model, baru kita can carry out the residual. We can carry out the residual. Okay, so the first thing, okay, the second is the first we regress, and the second one, of course, we need to carry out the residual. Okay, how to carry out the residual from the strata? From the strata ni very simple ya. Kita tak after regress, you just predicts E hat. Okay, predicts, and nampak di sini predict, type predicts E hat. Ini nama je lah. You just give any name. You can give any name. I put the name is E hat, and then comma option residual. You must put the residual. This only to absent residual atau XB lah. XB is referred for the estimate for the value of the Y. We don't want to estimate the value of the Y. Why? We want to estimate the residual. Okay, you must put the residual lah. Type the receipt or residual. Same lah. Okay, predict. Predicts receipt. Okay, saran dia dah predict dah. Means that the strata have calculate the residual. Kalau tak percaya, you don't believe, you can nampak di sini. Ni dia, E hat ni. Ini value residual ni. Value residual, dia dah calculate dah. For each observation. Residual for each observation. Kita dapatlah nilai residual ni. Okay, after we get the residual, kita kena regress. UT regress terhadap all the variable, exogenous variable ataupun penerang explanatory variable lah from the original regression plus error. Lag error. How many lag is up to you. What's the order you want to use? Kalau order 1, you put just lag 1 lah for the error. If that 2, you put the lag 2 for the error. Okay, look this one, generate. Okay. Ini panjang di seletak ni. Okay, yang ini saya tak gunakan yang ni lah. Saya gunakan L senang. Okay, saya gunakan yang lain. Ini generate ni saya tak perlu generate. Dan ini cara panjang ni. Jadi yang panjang. Okey, kita gunakan auxiliary regression ni. Saya letak sini quiet ataupun copy. Reg. Saya tunjuk sini senang. Reg, kita regress E hat terhadap all the explanatory variable. Semua explanatory variable ni. And then E hat minus 1 lah. E hat minus 1. Jadi E hat tu L lah. L minus 1. L E hat. L E hat. Yang ini jangan, ini sama je ni. Saya nak generate E hat ni sebenarnya E hat stroke 1 tu adalah L E hat. Tak penting. Ini jangan panjang ni. Tak payah. Letak sini terus letak L E hat. So saya akan regress. Tengok dia result dia. Okay. Reg L E hat. Kita dapat result dia lah. Sama tak dengan dalam ni? Oh, tapi ini tak kita tunjuk. Okay. Kita pun dah. Okay, yang ini nampak ni L E hat ni. Ini dia. Okay. Dalam ujian sebelum tu, kita lihat t-test kan? Kita gunakan t-test sama ada signifikan ataupun tidak. Itu ujian yang kita anggap sebagai strictly exogenous kan? Strictly exogenous, kita tengok based on t-test. Okay, test ni signifikan, maksudnya di reject, maksudnya ada autokurasi. Tapi yang case ini kita nak gunakan Bruce-Goffrey. Jadi untuk gunakan Goffrey ni, maksudnya, you dah dapat result ni kan? Nampak ni, you dapat result ni. Maksudnya tengok balik formula dia. Formula BG. Formula BG adalah N dot R square. And then it's distributed by the, of course, the distribution is bukan X. Jangan main tulis je. Dia bukan macam tu cara formula dia. Formula dia buat formula simbol. Simbol macam ni. Macam ni. Okay, P, raw. Okay, saran ni yang ini penting ni. N darab dengan R square. Jadi N mana N? Tengok sini N. N ini 130. Jadi 130 darabkan dengan R square. Ini R square ni. Jadi darabkan dengan 0.075. Jadi kita akan dapat result dia. Ataupun dapat statistik BG. Dan statistik BG itu adalah mengikuti taburan cascade. Jadi maksudnya you kena rujuk table chi-square.
untuk dapatkan nilai critical. Sebab kita nak make decision kan. Nak make decision whether R square and decision whether HO can be rejected or not. Itu maksud dia. Okey. Sekarang ni tengok di sini, tengok SATA ni. Tapi dalam SATA ni saya akan bagi formula macam mana kita nak lakukan pengiraan ni. Pengiraan n-r square ni dengan melalui SATA. Maksudnya tak payah kira kalkulator lah. Tak payah gunakan kalkulator, cuma kita gunakan arahan SATA ya. Okey, arahan SATA ya. Okey, after you regress, kita kena store ni. Kita kena simpan result kita ni, result statistik ni, sebab kita nak lakukan pengiraan lepas ni. Kita nak ambil maklumat ini, nak ambil maklumat ni. Jadi kita kena simpan ni dalam memori. Jadi macam mana simpan memori? Quiet e-return list. Store information tu. Itu cara dia. Maksudnya quiet e-return list, maksudnya dia dah simpan ni maklumat ni. Okay, sekarang ni kita nak calculate biji statistik. Ini dia punya formula dia lah, SATA ni. Maksudnya n tu maksudnya adalah n. N ni lah. Maksudnya merujuk pada n yang ni. Observation. Yang ini darabkan dengan bintang darab dengan R square. ER2. R square lah. Ini simbol dia. Okay, sekarang ni kita calculate ni skala. Okey, sekarang ni dah skala dia dah calculate tapi tak ada keluar result lagi. Dia dah calculate tapi nombor tak keluar lagi. Nanti kita akan keluarkan nombor dia. Okey, yang ini ni saya buat ni adalah formula untuk mengira nilai critical table. Dapatkan nilai critical chi-square daripada table lah. Maksudnya kita tak payah rujuk table, biar SATA yang kira. SATA, kita dah suruh SATA keluarkan nilai critical table tu. Jadi ini formula dia, skala, ini nama dia lah, you boleh bagi nama apa-apa. Saya letak chi-square critical, ini dia punya arahan dia. Inverse chi-square tail. Dapatkan tail, ini 1. 1 ni merujuk pada apa? Degree of freedom, P. Raw. Bukan P, raw. Degree of freedom raw. Sebab 1 tadi yang kita letak. Dan kita ni kan tadi kita gunakan 1 je kan, nampak ni. Kita letak E hat ni 1 je. Kan? Kalau ada lagi 1, L2 E hat tu maksudnya kita ada 2 raw. Yang case ni kita letak 1 raw je. Jadi di sini kita nak dapatkan nilai statistik, nilai critical based on degree of freedom 1. Kemudian koma 0.05 is referred to the what? Aras significant lah. Significant label we are chosen. Okey, significant label chosen. Okey, letak sini skala. Dia akan kira. Dia akan kira tapi the result is not appear yet. Nanti kita akan keluarkan lah. Tapi dia dah kira. Okey, ini p-value. P-value ni maksudnya kalau kita dapatkan nilai p-value lah. P-value ni skala p-value. Ini dia punya ni kita balikkan. Chi-square to tail 1. 1 ni adalah degree of freedom. Kemudian kita masukkan nilai statistik dia berapa. Dah dapat nilai statistik yang ini. Ini kita dah kira, nilai ini akan dimasukkan dalam ni. Kita letak biji lah. Nilai statistik dia. Okey. Ini formula dia. Okey. Ya, sekarang ni kita nak keluarkan semua ni. Kita nak lihat semua nilai kritikal ni skala list. Keluarkan, ni dia result dia. Maksudnya biji, kalau kita draw ni, nak nampak senang macam ni lah. Okey. Dia chi-square bagi macam ni lah table dia. Dia punya distribution dia bukan normal tau. Jangan main hentam je. Tak boleh main guna sembarang sebenarnya. Dia bukan normal, jadi dia lencung ke kanan. Sebab dia positif macam ni lah. Bukan macam ni. Okay, sekarang ni. Okay, sini HO, sini HA. Kita nampak ni, nilai kritikal dia 3.8 3.84. Jadi di sini 3.84. 3.84. Okey Ya, sekarang ni nilai biji dia 9.7. Jadi 9.7 tu maksudnya kecil daripada 3.8 ke besar daripada 3.8? Besar, dia dekat HA. Maksudnya dia akan letak di sini lah, kat HA. Jadi somewhere di sini katakan 9.78. Jadi based on our hypothesis HO raw equal to 0, sebab kita ada satu tadi kan, raw dia HA raw not equal to 0. Sekarang ni yang ini kita reject HO ke fail to reject HO? Decision sekarang. Kita reject HO lah. Maksudnya reject HO, kita accept HA. Jadi maksudnya autokrasi wujud ke tidak? Wujud. Wujud. Yang ini no auto kan? Ini no auto, ini auto exist. Auto. Jadi maksudnya wujud serial correlation ataupun auto correlation. Ini cara manual.
Ini cara manual lah. Saya tunjuk ni. Ini cara manual ni, maksudnya kita ikut prosedur ni. Tengok di sini. Tengok di sini. Kita regress ni. Regress apa? Regress model asal. Lepas tu regress terhadap error. Error regress terhadap model terhadap pembuah penerang yang lain dengan kita masukkan dia punya lag for the error. Lepas tu kirakan N darab R square. Dapatkan statistik BG. Statistik BG adalah N darab R square. Dia dapatkan nilai statistik ni. Lepas tu make decision lah ni. Make decision yang ni lah. Ini ni. Dapatkan ni BG, kemudian you kena dapatkan chi-square ketika. Kalau tak ada SATA ni, you kena tengok buku lah. Kena tengok di sini jadual sini. Mana jadual saya ni? Ni. Ni jadual ni. Kat sini. Jadi berapa? Satu kan? Jadi satu ni kita ambil 0.05 kat sini, nampak 3.8. Ni 3.8 nampak ni. 3.84 nampak ni. Okey, nampak tak ni? Nampak. Ni. Ni jadi satu kan? Kita ambil satu ambil satu ni kat atas ni. Satu sebab kita beri feeder satu. Ini tak adalah kita ambil 0.05. Ni 0.05 ni nampak 3.84146. Kan sama seperti SATA yang bagi ni. 3.8414 lah lebih kurang ni. Dia hampir-hampir sama nilai dia. Itu cara dia. Okey, tapi di sini, selain daripada untuk SATA lah, kaedah panjang ni dapatkan ni, SATA sebenarnya dia menyediakan satu arahan yang kondusif lah. Ada satu arahan khas. Kita nak lakukan ujian Godfrey tanpa kita ikut step ni. Kita kena regress ni, kemudian kita kena carry out, kemudian regress ni, kemudian kena kira manual cara ni. Okey, tak payah. Sekarang ni kita apa dia punya command dia adalah instead be Godfrey ni. Instead be Godfrey. Tengok di sini Tengok di sini. Okey. Jadi macam mana nak gunakan command ni? Command ni untuk ujian BG. Tanpa kita ikut prosedur, tanpa kita ikut prosedur ni. Tak payah ikut prosedur panjang ni. Ini cara manual. Okey, senang ya. Regress model asal. Regress model yang asal ni, model yang ni, kita regress model yang asal ni. Mana tadi? Model asal kamu lah. Model apa model yang kamu gunakan tu. Ni model asal ni. Kita regress. Okey, kita regress. Kita regress. Ni required regress Kalau katakan tanda required, kita tengok required lah. Ataupun kalau tanda nak tengok dia punya result dia, you jangan letak required, letak ni je. Buang required tu, kita akan dapat lah dia punya ni, sama je. Required tu kalau kamu tak nak paparkan benda ni. Sebab kita tak minat nak tengok benda ni, sebab kita nak test je. Okey, ni result dia. Lepas you buat regress ni, type is-stat. Is-stat ni biasanya adalah dalam SATA ni, is-stat ni dia merujuk kepada berbagai ujian. Dia bukan is-stat Godfrey, dia banyak, ada is-stat SG, is-stat macam-macam is-stat. Is-stat tu dia merujuk kepada ujian post estimation, maksudnya lepas kita regress. Lepas kita regress, kita akan kena ada beberapa ujian kita nak buat. Salah satunya adalah be Godfrey lah. Jadi kita letak is-stat. Is-stat tu maksudnya adalah ujian post estimation. Lepas tu letak be Godfrey. Type sebab kita nak ujian be Godfrey kan. Kita type be Godfrey. And then pop, ni result dia dapat ni. Kita dah beritahu dah. Nampak 9.75 dah sama kan. Dia lari sikit je. Dia lari sikit je, tak apalah. Okey, next nampak ni. Chi-square 9.829. Okey. Dan dia dah bagi probability. Kita ambil probability je lah. Rule dia sama. Kan? Dia punya rule dia adalah sama ada nak turut HO dia, turut HA adalah kita kena pilih arah seketian yang kita pilih. Kan? Pilih arah seketian yang kita pilih berapa, dapatkan nak 0.05 ke 0.01 ke ataupun 0.10. It's up to you. Kisah kita ambil 0.05. Kisaran ni alpha 0.05. Probability kita adalah 0.0017. Right? 0.0017. So mana yang lebih kecil? Probability ke alpha? Probability. Probability lebih kecil. Kalau lebih kecil kita reject ke fail to reject? Reject. Reject kan, probability mesti lebih kecil. Kalau nak reject HO, probability mesti lebih kecil. Sekarang ni kita reject, sama lah keputusannya. Bila reject maksudnya ada auto correlation. Jadi yang ini yang lebih mudah lah. Kita sebab dia dah bagi dah ada command dia, instead of free. Yang ini dia lari sikit ni sebab dia ada, ni nampak dia 97, cuma sikit sebab dari segi calculation dia lari sikit je lah. 9.829 dengan 9.7 dia lari sikit je. Okey. Okey, faham?
Itu cara kita gunakan Faham, sir. go free. Okey. Okay, sekarang ni kita dah buat ujian semualah. Okay, saya dah tunjukkan macam berapa banyak ujian saya tunjuk ni. Okay, ni yang pertama, ada berapa ujian? 4 Saya question, okay. Yang ni yang pertama ujian T. Ini simple je lah. Regress. Dia hampir sama je. Kita ambil ni, kemudian run error. Tapi yang ini tak ada, kita tak masukkan penerang. Kita just untuk error je. Okay, ni yang ujian pertama. Kemudian kita ujian kedua double Watson. Ujian kedua double Watson. Yang ketiga ni saya tunjukkan adalah ujian without secret genus. Sama juga lebih kurang regress ni. Kemudian kita masukkan pengubah penerang ni. Kemudian kita uji ni sama ada raw equal to 0 atau equal to 0 lah. Tapi ini based on ujian T. Ujian T yang ni yang ketiga lah. Based on ujian T. Yang ini kemudian yang ini pun sama prosedur dia, cuma yang ini raw, dia punya raw dia lebih daripada 1. Kita gunakan F. Tadi yang ini kita gunakan T. Sebab dia ada 1 raw je. Mana tadi? Yang ini kita ada 1 T. 1 T, 1 raw. Kita gunakan ujian T. Tapi yang ini lebih daripada 2, maksudnya high order. Kita ada lebih daripada 2 raw, lebih daripada 1 raw, jadi kita kena guna ujian F. Okey, yang last ni kita gunakan Bush Go Free. Maksudnya ada 5 lah. Ada 4 ke 5 lebih kurang lah. Okey, sekarang ni ini adalah ujian ni. Tapi untuk sebenarnya untuk dalam segi praktis lah, daripada empirical study, kalau kamu perlu tengok jurnal lah, ujian serial correlation ataupun autokorelasi ni yang popular cuma 2 je. Cuma 2 je, double Watson dengan BG. Ini orang biasa pakai. Kalau double Watson tu dia tak cukup power ataupun ada masalah dalam ujian double Watson, biasanya kita akan gunakan Bush Go Free. Ya, itulah. Tapi ada lagi lah yang advance, tapi biasanya kita gunakan 2 ni. Kita gunakan 2 ni. So, ujian double Watson dengan Bush Go Free, itu yang popular lah. Okey, faham Sir, boleh saya tanya sikit tak? Tadi kan saya perasan di video kita ada 2 kan? Lepas tu kenapa masa dekat test tu dia jadi 1 Kat situ saya tak faham. Mana ada 2? Kan kita raw legal freedom untuk kira ni kan dia tengok bilangan raw kan? Alah untuk yang Bush Go Free ni. Sebab saya letak raw tu 1 je. Kan? Oh, kiranya kalau ada raw tu ada 2, ada 2, you kena legal freedom tu 2 lah. Faham tak? Okey. Yang ini ni kat sini ni, yang saya untuk contoh saya pakai ni tadi saya letak raw dia, E-hat ni, E-hat mana tadi? Contoh tadi sini saya nampak ni, sini. Tengok sini. Okey, yang E-hat ni mana tadi? Yang atas tu tak? Generate E. Ni nampak ni kan? 1 kan? Nampak ni ada 1 tu pula. Kalau katakan you letak sini L2. Maksudnya E-hat tolak 2. E-hat UT tolak 2. Maksudnya ada 2 lah, ada 2 raw ni. Itu maksudnya nanti degree freedom dia 2 lah. Faham? Okey, faham. Jadi yang ini ni yang bawah ni kalau dah letak sini 2, ni macam manual lah kan? 2. Yang ini kena tukar sini 2. Maksudnya tukar 2, ini tukar 2, faham? Okey, faham. Sebab dia degree freedom dia 2. Ini freedom 2. Tapi sebab ni 1 lah. Okey. Jadi okey lagi sekali. Okey, usi Go Free yang saya tunjuk result ni, ini adalah merujuk kepada first order kan? Sebab ada raw dia 1, betul tak? Katakan you nak tengok yang lagi 2, nak tengok higher order, katakan ada 2, you letaklah sini. Letak sini, escape Go Free, legs, letak sini legs. Berapa legs you nak pakai? Legs tu merujuk kepada U-hat tadi tu, berapa leg? Kalau letak 2, ada 2 lah maksudnya. Katakan ada U-hat T tolak 1, U-hat T tolak 2, maksudnya ada 2 leg. Ada 2 lah. Maksudnya ini adalah ujian Go Free second order. Nampak ni, ada 2. Faham? Faham tak ni? Faham. Ini merujuk pada yang inilah ni. Kalau kita letak 2 tadi kat sini. Letak 2 L, 2 E-hat. Dia samalah nanti result dia. Kalau nak 3. Okey, faham. Itu maksudnya lah. Jadi maksudnya dia boleh order sampai, saya biasanya sampai 3 lah, 4 atau 3 atau 4 lah paling maksimum. Kita letak order dia kenapa sebenarnya? Kita letak order kenapa? Sebab kita nak pastikan bahawa result yang kita dapat tu benar-benar robust. Kadang-kadang bila letak like 1 ni, dia tak ada
dia tak ada auto. Macam ni nampak ni. Autoklasi wujud tak? Nampak? Like 1 ni dia reject apa? Kita reject HO ke tidak ni? Agak-agak ni. Kita reject HO. Reject kan? Kiranya wujudnya auto correlation. Okay. Kita katakan saya rasa tak confident betul ke. Cuba tengok dua. Kalau dua, nampak ni. Mesti reject lagi kan? Masih lagi reject. Okay. Cuba saya letak lagi 3. Saya letak lagi 3. Letak lagi 3. Kalau saya letak 3 sini. Reject lagi tak ni? Reject lagi kan? Nampak ni? 0.05. Maksudnya ya. sampai like 3 pun dia reject. Masa memang dah sahih lah dia atur. Dia ada auto ni. Tak ada buat apa. Faham? Itu maksud dia. Okey, faham. Kalau katakan dia like 1 ni, kita nampak dia reject, tapi 2, 3 dia tak ada auto. Dia tak reject. Maksudnya dia punya kuasa ataupun pengaruh auto korelasi tak kuat. Tak kuat. Dia cuma like 1 dia ada, tapi like 2, 3 dah hilang dia punya auto korelasi tu. Itu bergantung pada kajian tu lah. Decision kamu macam mana. Tapi yang ini ni letak sampai 3 pun dia mesti ada auto. Maksudnya memang dia highly persistent lah. Memang kata memang ada auto lah, tak ada apa. Memang ada auto korelasi tu kuat. Dalam kita punya model ni. Walaupun dah letak sampai lag 3 pun masih ada lagi. Dia punya auto. Cuba kalau katakan 4 contoh lah, saya nak bubuh je lah sampai 7 ke. Contoh lah. Panjang sangat ni. Tengok ni. Masih lagi ada ni. 7.05 masih lagi orang nak nampak. Sampai 7 lag pun masih lagi. Maksudnya memang kuat lah dia punya pengaruh autokorelasi ni dalam model ni agak kuat lah. Dan dia perlu diselesaikan lah. Dia perlu diselesaikan. Okey, faham Boleh Faham sir, faham. Okey lah, saya rasa sekat ini sajalah hari ni. Saya pun tak siap sangat ni. Kita akan sambung. Kita sebenarnya banyak ni. Dia banyak lagi nak cover ni. Nanti saya akan buat kelas tambahan boleh? Okay? Boleh je, boleh sir. Malam boleh buat? InsyaAllah boleh. Malam boleh. Nanti saya akan beritahu lah sebab banyak lagi sebab situ pun sebenarnya saya dah ada buang topik, ada beberapa topik kita tak akan cover lah, macam endogeneity tu saya tak akan masukkan sebab kita online ni. Kalau tak online memang saya akan ajar. Tapi sebab kita online ni saya tak masukkan lah sebab banyak sangat. Okey, jadi maksudnya nanti saya akan bagilah untuk extra kelas lah. Beritahu kat kawan kamu tu nanti. Okay, so boleh, sir. Lepas tu untuk kertas untuk you punya macam mana tu, you punya assignment tu macam mana? Sekarang ni tengah kumpul data. Jangan lama sangat. Okay, nanti mungkin dalam minggu ni atau minggu depan saya akan bagi kuis lah sebab kita dah habis topik ni, saya boleh bagi kuis lah. Kuis tu objektif Okay. Soalan objektif nanti jawab online lah. Saya akan bagi nanti. Okay, so sekarang kita stop ni. Saya nak untuk attendant Nanti kalau saya teringatkan nanti saya akan masukkan video ni, saya kadang-kadang lupa nak masukkan video.